Tuhan mereka. Walhal kita sebut tadi kan, nikmat yang paling besar sekali Faiz adalah melihat zatnya Allah Subhanahu wa taala. Ia masuk dalam syurga, ia dengan pakaian yang indah, mewah, demikian makanan minuman yang masya-Allah tabarakallah lazat dan memberikan kesenangan pada perasaan. Naam, itu nikmat. Tapi nikmat yang paling besar adalah nikmat melihat Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu antara doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baginda menyebutkan wa as'aluka ladzatan nadhari ila wajhik wa syauqa ila liqa'ik. Aku mohon padamu ya Allah kelazatan melihat akan zatmu dan kerinduan untuk bertemu denganmu. Begitu juga kalau tuan-tuan, puan-puan ada mengamalkan satu amalan Faiz ya, yang dibukukan dalam satu buku namanya Dalailul Khairat. Dalailul Khairat ini dalil-dalil ke arah kebaikan. Ia sebenarnya kumpulan salawat yang dibaca setiap hari, hari-hari tertentulah Faiz, sampai 7 hari itulah. Maksudnya setiap hari ada sehingga seminggu itu. Yang menyusunnya adalah Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli. Beliau wafat pada tahun 872 Hijriah. Seorang ulama dan termasuk aulia besar di Maghribi dekat Morocco. Beliau ketika belajar dan mengajar Faiz, beliau menyusun salawat tadi itu. Alhamdulillah Al-Faqir sempat juga dulu Faiz pergi ke tempat rumah ataupun bilik beliau menyusun tu, cuma tak boleh masuk kat situ Faiz. Tapi di maqam beliau alhamdulillah kami sempat pergi dan beliau ketika mengajar di kota Fez, beliau menyusun itu. Dan beliau pernah mengasingkan diri untuk khalwat, maksudnya beribadah menyendiri, menumpukan peribadatan kepada Allah selama 14 tahun Faiz. Itu adalah satu tarbiyah diri sendiri. Ramai anak murid dan pengikut di seluruh Morocco dan muhibbin, pencinta di seluruh dunia sampai di Malaysia ini. Beliau meninggal di Fez dan selepas 77 tahun Faiz, jenazah tadi itu dipindahkan ke kota Marrakesh. Jauh tu Faiz, Faiz dengan Marrakesh tu. Syekh Abdul Majid Asy-Syarnubi dalam kitab Syarah Dalailul Khairat mengatakan ramai yang menyaksikan jenazah yang 77 tahun tadi tu Faiz tak reput pun, tak kecut pun, tetap utuh seperti hari pertama dikuburkan. Ini menunjukkan apa Faiz? Karamah. Yang ada Allah bagikan kepada para awliya dan para ulama ini. Kalau kita baca salawat tadi tu Faiz, last kali kitab tu beliau tutup dengan doa, Allahumma ya Rabbi bijahi nabiyyikal Mustafa wa rasulikal Murtada طهر قلوبنا من كل وصف يباعدنا عن مشاهدتك ومحبتك وأمتنا على السنة والجماعة وشوق إلى لقائك يا ذا الجلال والإكرام. Allahumma ya Allah, wahai Tuhan, dengan keberkatan, kemegahan Nabimu yang terpilih dan Rasulmu yang diridai, sucikan hati-hati kami daripada apapun sesuatu yang boleh menjauhkan kami daripada melihatmu, itu syuhud, dan mencintaimu, dan matikanlah kami dalam keadaan ahlus sunnah wal jamaah. Dan ini yang kita bicarakan sekarang, wasyauqi ila liqa'ik, iaitu merasa rindu untuk bertemu denganmu ya dzal jalali wal ikram. Itu maksudnya kita minta doa tu apa Faiz? Supaya kita dipilih oleh Allah menjadi orang yang bergembira berjumpa dengan Allah. Hadis tadi tu. Untuk itu kita akan diganjari oleh Allah Azza wa Jalla. Syekh Al-Buhturi dalam syairnya mengatakan, falau fahiman nasut talaqiyya wa husnah la hubbiba min ajli talaqiyyi tafarruqu. Falau fahiman nasut talaqiyya wa husnahu, kalaulah manusia tahu pertemuan itu dan indahnya, la hubbiba min ajli talaqiyyi tafarruqu, maka dia akan mahu pada satu perpisahan untuk perpindahan, untuk pertemuan yang lebih
indah. Maksudnya begini, kalau orang itu tahu betapa sedap, indah dan bahagianya bertemu dengan Allah, maka dia tidak mengapa. Kalaupun meninggal, Faiz, tujuannya untuk selepas meninggal itu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Hakikat ini akan dirasai kalau orang itu tahu akan kebesaran Allah dan bersedia dengan amal soleh. Mudah-mudahan kita dapat menjadikan diri kita termasuk dalam hadis yang disebutkan tadi, orang yang beriman bergembira bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Hada wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Ustaz untuk perkongsian kita kali ini. Untuk kita bawakan seperti yang Ustaz kongsikan tadi berkaitan dengan hadis orang beriman suka bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala untuk mendapat rahmat, keredaan dan syurganya. Insya-Allah semoga kita tergolong di kalangan orang yang sentiasa merindui untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Amin. Dan terima kasih juga kepada sahabat-sahabat kita yang terus mengikuti bicara kita sampai ke hujung ini. Terima kasih yang banyak yang tak kesempatan dia sahabat kita kata tertindih dengan kuliah lain Ustaz. Tak apa, insya-Allah kita doakan semoga manfaatnya kita dapat bersama dan lebih dengarkan nanti ulangannya pada hujung minggu ini hari Sabtu jam 9 malam. Dan tuan-tuan kembali untuk menerusi Maulid IKIM ini kita bawakan setiap hari Khamis 9 malam pastinya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islam. Terima kasih banyak Ustaz untuk ilmunya, insya-Allah. Semoga Ustaz terus diberikan kesihatan untuk bersama-sama dengan kita, dipermudahkan setiap urusan, insya-Allah. Kepada anda teruskan setiap bersama kami. Ustaz, jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat anda pastinya terus bersama-sama hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami.
خص بالسبع المثاني وحوى لطف المعاني خص بالسبع المثاني وحوى لطف المعاني ما له في الخلق ثاني ما له في الخلق ثاني ما له في الخلق ثاني وعليه أنزل الله يا غنانا ظهر الدين المؤيد بظهور الهادي أحمد ظهر الدين المؤيد بظهور الهادي أحمد يا غنانا بمحمد يا غنانا بمحمد يا غنانا بمحمد ذلك الفضل من الله يا غنانا يا غنانا Penyampai berkaliber, pengisian bermutu, inspirasi, euforia Islami, semuanya di IKIM. We are pleased to announce that the Institute of Islamic Understanding Malaysia, IKIM, supported by UEM Group, will be organizing an international seminar in conjunction with IKIM's 30-year anniversary with the theme Unlocking the Wisdom of Islam for a Comprehensive Development on the 23rd of August 2022 at IKIM's Grand Hall, Kuala Lumpur. Those who are in leadership, policy making, public governance, academia, corporate sector, politics and university students are encouraged to attend to benefit from the distinguished speakers, namely Tan Sri Azman Mokhtar, Chairman Tabung Haji, Tan Sri Dr. Jamila Mahmud, Executive Director Sanwi Center for Planetary Health, Professor Dr. Muhammad Zaini Othman, Professor Rajesh Zarif Sofia Center for Advanced Studies on Islam, Science and Civilization, and Professor Dr. Recep Sentek, Professor Ibn Khaldun University, Istanbul. It will be a physical event limited to 100 participants, but it will also be live-streamed via IKIM's official Facebook page and TV IKIM. For more information, visit www.ikim.gov.my or call the seminar's academic coordinator Shafiq at 019-3488-050. Jadi Farma untuk anak-anak, jadi Farma untuk ibu bapa. Vitamin C Gummy tanpa gula putih, pewarna atau perisa tambahan. Dapatkan di www.herbitas.com atau WhatsApp 0377347155 0377347155. Jadi Farma dengan jadi Farma, jadi Farma semesti jadi Farma. Kolej Universiti Islam Perlis KUIP, sebuah kolej universiti milik penuh Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis MAIPS, mempelawa pelajar lapasan SPM, STPM, STAM dan setaraf untuk memohon kemasukan dengan 24 pilihan pengajian di peringkat asasi, diploma dan ijazah sarjana muda. Tawaran biasiswa penuh pengajian tinggi MAIPS KUIPS 2022 untuk kemasukan September 2022. Syarat kelayakan minima 3 kepujian dalam SPM, pointer 2.0 dalam STPM atau diploma dan makbul dalam peperiksaan STAM. Sila layari KUIPS kuips.edu.my atau melalui Facebook dan Instagram. Jom masuk KUIPS. Radio IKIM memberi anda pengisian terbaik di waktu pagi bersama Pian dan Lukman di Warna Pagi IKIM. Setiap Isnin hingga Jumaat, 6 hingga 10 pagi. Pakar-pakar yang lain kepada masalah perubatan kecemasan. Stroke ialah masalah perubatan kecemasan. Diiringi dengan lagu-lagu nasyid terbaik di Malaysia. Terus setia bersama IKIM, inspirasi euforia Islami. Siti, kamu ni kejap solat, kejap tak. Jangan buat main-main, Siti. Sibuk, Mak. Masa terhad sikit. Manakah nak rehat untuk makan lagi? Nak cuci makeup sebelum solat lagi? Dah tahu masa tu terhad. Carilah sesuatu yang memudahkan. Kamu tengok Sisa tu. Sempat aja dia nak bersih dan tanggalkan makeup sebelum wuduk. Dia pakai hot set kosmetik Nuraisa, Mak. Nuraisa kosmetik mesra wuduk tu. Habis tu, kenapa kamu tak pakai hot set kosmetik Nuraisa juga? Nuraisa kan kosmetik mesra wuduk.
Amalan bersedekah tidak terikat kepada umur, tidak juga kepada agama dan bangsa. Bersedekahlah dengan sedekah yang terbaik, khususnya buat saudara-saudara kita yang berada di Syria dan Yaman, yang kini amat memerlukan bantuan kita. Ayo zahirkan kebersamaan kita dalam kempen bantuan kecemasan Syria dan Yaman, anjuran Aman Palestin sebagai satu cara memperkukuh tali persaudaraan. Layari www.jommenyumbang.com untuk pertanyaan lanjut. Bangkit berjuang bersama. Kuala Terengganu 100.2 FM. Masa lalu kau selalu ada untukku, dikala suka tawaku, dan bila tersungkurku kesedihan, tak pernah engkau tinggalkan diriku bersendirian. Terima kasih wahai sahabat, kau temanku dunia akhirat, kan ku doakanmu dan kenanglah aku dalam doamu selalu. Terkadang kita tak senaruan, selalu muncul di persimpangan, namun perpisahan tak pernah menjadi suatu pilihan. Walau jauh terpisah, kau takkan pernah ku lupa, kerana kita bersaudara. Terima kasih wahai sahabat, kau temanku dunia akhirat, kan ku doakanmu dan kenanglah daku dalam doamu selalu. Terkadang kita tak senaruan, selalu muncul di persimpangan, namun perpisahan tak pernah menjadi suatu pilihan. Dalam berhadapan suasana pandemik ini, pasti berlaku pelbagai bentuk gangguan emosi dan mental, antaranya kemurungan. Sebagai langkah pencegahan, jangan biarkan ahli keluarga atau rakan anda keseorangan melalui pandemik ini. Bantu mereka dengan kerap bertanya khabar dan menghubungi mereka. Luangkan masa untuk mendengar luahan rasa dan masalah mereka. Ambil serius tentang masalah yang mereka hadapi. Jangan mudah menghukum dengan masalah yang mereka lalui. Galakkan dan bantu mereka dapatkan penilaian dan rawatan profesional. Jangan biarkan mereka bersendirian. Kita jaga kita. Inspirasi, Inforia, Islami, semuanya di IKIM. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب
قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطاتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك يا الله Engkau mengetahui hati-hati ini telah berkumpul kerana kasihkan-Mu bertemu dan patuh padamu bersatu memikul dakwamu hati-hati ini telah berjanji setia mendaulat dan menyokong syariat-Mu maka eratkanlah akan ikatannya kekalkan kemesraan hati ini tunjukkan ia jalannya sebenar limpahkan dengan cahaya Rabbani-Mu yang tak pernah padam dan lapangkan dengan iman Kota Baru 89.8. وهذا مطلبي
الشفاعة يا رسول الله يا رسول الله يا نبي. Mahukan pelbagai informasi terkini? Teruskan bersama kami di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Terus ikuti bicara kami di mana juga anda berada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anda setia bersama kami di IKIM Inspirasi Inforia Islami. 9 malam untuk Selasa kita bawakan rancangan Bicara Adab bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Ahmad Salahuddin Harun dan bersama-sama dengan kita dalam talian untuk kita bawakan menerusi kitab Bidayatul Hidayah karya Hujjatul Islam Al-Imamul Ghazali, dan kita nak sambung lagi pengajian kita. Anda sambil itu boleh terus menonton menerusi Facebook Live, YouTube channel dan juga di Radio IKIM seperti biasa. Bersama-sama dengan kita Ustaz waktu ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Sihat kita Ustaz hari ini? Alhamdulillah. Encik Faiz, apa khabar, sihat? Sihat Alhamdulillah. InsyaAllah Ustaz, semoga terus diberikan kesihatan untuk dapat bersama-sama dengan kita saban minggu untuk kita bawakan bicara menerusi bicara adab kita. Dan kali ini kita nak sambung lagi pengajian selanjutnya menerusi adab yang ke-9, adab-adab mempersiapkan diri untuk solat, untuk sembahyang. Ustaz, kita nak mulakan pengajian bicara adab kita kali ini. Ustaz, silakan. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kita mulakan pengajian kita pada malam ini dengan membaca doa majlis ta'lim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati majlis kita pada malam ini. Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kefahaman yang benar kepada kita, dan Allah Subhanahu wa taala kurniakan taufiknya kepada kita agar kita dapat beramal dengan apa yang telah kita pelajari, apa yang bakal kita pelajari dan apa yang akan kita pelajari. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nuqaddimu ilaika baina aydina kulli nafasin wa lamhatin wa lahzatin wa khatratin wa tarfatin yatrifu biha ahlus samawati wa ahlul ard wa kullu shay'in huwa kainun fi ilmik aw qad kan nuqaddimu ilaika baina aydina dhalika kullih. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmatan wa 'allimna min ladunka ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawayna at-ta'alluma wat-ta'lim wa tadhakkura wat-tadhkir wan-naf'a wal-intifa' wal-ifadata wal-istifadah wal-hatha 'ala at-tamassuki bi kitabillahi al-'aziz wa sunnati rasulih wad-du'a ila al-huda wad-dilalati 'ala al-khair ibtigha'a wajhi Allah ta'ala wa ridaihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu. Allahumma alhimna 'ilman nafaqahu bihi awamirak wa nawahik warzuqna fahman na'rifu bihi kayfa nunajik ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نستودعك ما قرأناه أو نقرأه في هذا المجلس وما قبله وما بعده فاحفظه علينا حتى ترده إلينا وقت احتياجنا إليه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Yang dimuliakan Encik Faiz Haji Osman hafizahullahu ta'ala wa matta'ahu bisihatin wa afiyah. Sidang pendengar IKIM yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala
dengan izin daripada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini kita bertemu lagi dalam siri pengajian mingguan kita, dan pada minggu ini kita kembali dalam perbahasan kitab kita, kitab Bidayatul Hidayah, dan pada malam ini kita masuk ke perbahasan di bab yang ke-9, adab-adab mempersiapkan diri untuk sembahyang. Sebelum ini telah kita bicarakan tentang pelbagai permasalahan dan juga adab-adab yang perlu diisi bagi seorang Muslim dalam kehidupannya. Dan bab yang ke-8 dahulu kita sebutkan apa yang perlu dilakukan apabila terbit sahaja matahari sampailah gelincir matahari yang perlu dilakukan daripada ketaatan, ibadah, bahkan mencari rezeki untuk keluarga dengan niat-niat yang baik yang dihadirkan. Sekarang apabila gelincir matahari sudah tentu bicaranya tentang nak masuk waktu solat zuhur. Maka perlu kita siapkan diri kita untuk solat. Kalaulah kita bahaskan dahulu dalam kitab adab, nak tidur pun ada adabnya. Nak tidur pun ada persiapannya. Apalagi kita nak menghadap Allah Subhanahu wa taala. Perlu pada persiapan yang rapi, perlu kepada hadirnya hati, perlu kepada melakukan amal-amal yang boleh membantu untuk khusyuk. Kerana ibadat salat yang khusyuk akan mendapat penerimaan Allah yang dilakukan kerana Allah. Kerana apa? Kerana kebiasaannya dalam semayang ni DJ Faiz, orang boleh fikir macam-macam. Dia cari kunci pun ketika mana dia jumpa cari kunci. Semua perkara itu diambil ataupun Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, semuanya dapat difikirkan ketika mana dalam salat. Maka kita usahakan untuk khusyuk, kita usahakan untuk pelbagai hadirnya hati ketika mana kita sedang melaksanakan salat. Jadi persiapan untuk salat itu satu perkara yang penting untuk kita lakukan. Jadi kita lihat apa yang disebut oleh Al-Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya. Sebaiknya hendaklah engkau bersiap-siap untuk sembahyang zuhur sebelum gelincir matahari. Jadi persiapan zuhur itu dilakukan sebelum masuk waktu. Jadi kalau kita bekerja ni kan waktu rehatnya jam 1. Jadi ada masa untuk buat persiapan. Apa antara persiapannya? Maka hendaklah engkau tidur qailulah. Tidur qailulah. Apa dia? Tidur atau berehat-rehat sekejap sebelum gelincir matahari. Maksudnya sebelum zuhur, yang paling baik adalah kita tidur sekejap. Nama tidur ini qailulah. Ini tidur yang dianjurkan. Dulu dalam kitab adab kita belajar ada 5 kategori tidur. Ada ailulah, ada qailulah dan sebagainya. Jadi qailulah ni dianjurkan. Kita tidur sebelum masuknya waktu zuhur untuk bagi kekuatan kita terus untuk ibadat setelahnya. Bahkan disebutkan ia adalah sebagai mengembalikan kekuatan kalau pada sebelah malamnya kita melakukan qiyamul lail. Jadi kalau malam hari kita qiyamul lail, maka kita mendapat ataupun cari balik stamina kita tu macam mana? Dengan kita tidur sebelum zuhur. Jikalau ada bagimu adat sembahyang tahajud atau berjaga malam untuk membuat kebaikan. Tu qailulah ni dianjurkan apa? Bila kita ni selalunya pada waktu malam bangun malam. Jadi qailulah ini untuk mengembalikan semula tenaga kita. Kerana tidur sekejap sebelum gelincir matahari itu adalah sangat membantu engkau berjaga di waktu malam. Jadi kalau sebelum ni kita boleh sebut dulu orang yang nak bangun malam ni 3 syaratnya.
Yang pertama, tidur awal. Yang kedua, ringankan makan malam. Yang ketiga, tinggalkan maksiat di siang hari. Jadi itu 3 syarat utama untuk seseorang itu dia mendapat ataupun dia nak bangun malam. Itu perkara-perkara yang dianjurkan untuk dilakukan. Jadi kita boleh tambahlah satu lagi. Apa dia? Dia qailulah. Dia tidur sebelum zuhur. Itu akan membantu dirinya untuk bangun malam nanti. Kemudian disebutkan lagi apa? Sama halnya dengan makan sahur yang dapat membantu orang yang berpuasa di waktu siang. Tetapi qailulah tanpa ibadat di waktu malam sama halnya dengan makan sahur tanpa puasa. Ramai orang tidurnya ambil, bangunnya tidak. Tidur. Kita orang, kita cakap kawan kita, aku nak qailulah ni, yang kacau. Maksudnya kita nak bangun malam lah. Tapi kita ni qailulahnya ya, malamnya pun tidur. Apabila engkau tidur qailulah, maka hendaklah engkau bangun sebelum gelincir matahari. Jadi jangan maksud tidur tu sekejap je. 15 minit, 20 minit. Ini dia lajak tu sampai habis sembahyang berjemaah terus. Jadi tidur sekejap dan bangun sebelum gelincir matahari. Kemudian terus engkau berwuduk dan pergi ke masjid dan sembahyang sunat tahiyatul masjid. Dan engkau menantikan azan zuhur. Maksudnya apa? Walaupun kita qailulah, ia tidak menafikan kita untuk hadir awal ke masjid dan tidak menafikan kita untuk menunggu masuk waktu. Kerana orang yang menunggu masuk waktu salat ini, dia dapat fadilat yang lain pula. Ada kelebihan bagi orang yang dia menunggu waktu salat. Jadi perbuatan qailulah tidak menafikan orang itu untuk datang awal ke masjid. Sebab tu kita kata Al-Imam Al-Ghazali dalam tulisannya menyusun dengan sangat teliti agar kita boleh menyusun ibadat kita seharian. Dan kita dapat lihat Muslim yang baik, yang memikirkan bukan sahaja dunianya tetapi akhiratnya, dia mampu merancang juga kehidupan ibadahnya dengan baik. Kita ni susun jadual harian kita. Sebelum masuk tahun baru, kita semua mesti beli planner. Kalau tak, company bagi planner. Untuk ini kita dah susun, kita dah susun. Pagi ni mesyuarat, petang ni ada perjumpaan, malam ni ada makan malam. Jadi sama halnya kita kena lakukan dalam ibadat kita. Bahkan kita kena disiplinkan. Dan dengan disiplin tersebut, kita akan rasa manisnya dalam ibadah. Kita akan disibukkan dengan ibadat, menjadikan diri kita tidak melakukan perkara yang sia-sia. Kenapa banyak kita lakukan perkara yang sia-sia? Kerana kita tidak menyusun kita punya ibadat harian. Jadi Imam Ghazali dah tolong susun dah untuk kita. Tinggal untuk kita mengamalkan sahaja. Baik. Dan apabila engkau mendengar panggilan azan zuhur, maka engkau jawab perkataan muazzin seperti yang telah diterangkan. Seperti yang kita dah sebutkan macam mana cara menjawab panggilan muazzin. Kemudian hendaklah engkau sembahyang qabliyah 4 rakaat dengan 2 salam atau sekali salam. Ini dianjurkan. Sebab apa? Dalam sebuah hadis baginda Nabi SAW menyebutkan, man salla arba'an qabla dhuhri wa arba'an ba'daha. Siapa yang sembahyang 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelahnya. Jadi dah 8. Sebelum subuh dah 2. Jadi dah berapa dah? Dah 2 pula, dah 10. Harramallahu lahmahu 'alan nar. Barang siapa yang salat sunat sebanyak 4 rakaat sebelum fardu zuhur dan 4 rakaat setelahnya, yakni salat sunat qabliyah dan ba'diyah, juga dipanggil salat sunat rawatib, maka nescaya Allah Subhanahu wa ta'ala
akan mengharamkan dagingnya, yakni tubuhnya, dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah satu perkara yang fadilatnya besar. Orang yang jaga diri ini, dia dapat memelihara dirinya daripada api neraka. Maka kita orang-orang yang berharap pengampunan, dijauhkan dari api neraka. Maksudnya bila kita selalu doa, ya Allah, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Ya Allah, aku mohon perlindunganmu daripada api neraka. Maka bukan sahaja kita berdoa, tapi kita lakukan perkara-perkara yang boleh menjauhkan kita daripada api neraka. Antara dan ba'diyah, sebelum dan selepas zuhur. Kemudian disebut apa lagi? Dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembahyang, memanjangkan sembahyang ini. Dan baginda juga bersabda, inilah waktu dibukakan pintu-pintu langit. Maka aku mahu supaya diangkatkan amalanku yang saleh pada ketika ini. Jadi diisi masa sebelum kita Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Sebelum kita salat zuhur, dengan kita memperbanyakkan ibadah, semayang. Bahkan kalau dalam sebahagian kitab ni disebutkan bacaan untuk satu rakaat itu kadar panjangnya satu makro. Kalau dalam kitab Miftahu Babil Falah, Syed Muhammad Amin Habib Muhammad Amin menyebutkan bahawasanya 4 rakaat itu adalah 4 ataupun surah Yasin yang dibahagi 4. Dalam 4 rakaat sembahyang sunat dah khatam Yasin. Maknanya cerita nak bagi tahu panjangnya kadar bacaan yang dibaca ke dalam qabliyah zuhur tersebut. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Kemudian lepas kita sembahyang zuhur, maka kita sembahyang pula 4 rakaat ba'diyah zuhur. Sembahyang pula 4 rakaat dan dengan 2 salam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Kemudian kata penulis, apa dia? Dan 4 rakaat sebelum zuhur ini hukumnya sunat muakkad dan disebutkan akan kelebihannya dalam sebuah hadis yang bermaksud barang siapa yang mengerjakan dalam keadaan ia membaikkan akan rukuknya dan sujudnya, maka akan bersembahyang bersama dengannya 70,000 malaikat. Dia jaga sembahyang dia, sempurnakan rukuk dan sujud, maknanya sempurnakan salat dengan cara yang benar, maka akan salat bersamanya 70,000 malaikat, dan mereka memintakan ampun baginya sampai datang waktu malam. Ini juga satu fadilat yang besar. Apalagi yang memohonkan keampunan untuk kita adalah malaikat, yang sifatnya malaikat la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Dia tak pernah memaksiati Allah dan melakukan segala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu kerjakanlah sembahyang zuhur berjemaah, dan engkau kerjakan pula selepas itu sembahyang ba'diyah zuhur 2 rakaat. Dan jangan engkau sibuk selepas itu sehingga masuk waktu asar, melainkan dengan belajar ilmu. Jadi kita boleh tulis, keluarkan dah poin pula beberapa perkara. Apa dia? Yang pertama apa dia? Belajar ilmu atau menolong orang lain, atau membaca Al-Quran, atau mencari cara hidup yang engkau gunakan untuk keperluan ibadat. Maksudnya bagi orang yang bekerja, sambunglah kerja, sambung kerjanya. Tapi datangkan niat ketika nak bekerja, cari nafkah yang halal, untuk membantu orang yang susah, dan pelbagai niat-niat yang baik.
Sebelum sembahyang asar, hendaklah engkau kerjakan sunat qabliyah asar 4 rakaat dengan 2 kali salam atau sekali salam. Dan sembahyang ini juga termasuk sembahyang sunat muakkad. Dan mengikut pendapat sebahagian ulama, 4 rakaat sunat qabliyah asar ini hanyalah sunat biasa, bukan sunat muakkad. Jadi ada yang berpandangan 4 ni muakkad, ada yang kata tidak. Tapi kalau kita gabung 2, 4, sekarang sudah jumlahnya 14. Sudah 14 rakaat. Jadi yang kita tak kira lagi semayang-semayang lain. Semayang qabliyah ba'diyah pun kalau jaga sungguh-sungguh dah banyak dah. Campur pula witir kalau 3. Tu kalau 3, kalau 11. Jadi tak adalah timbul orang tak tahu nak buat apa, Ustaz. Tak tahu nak buat apa. Jadi kalau tak tahu nak buat apa, jadikan buku Al-Imam Al-Ghazali ini sebagai panduan. Kita ikut daripada buku yang kecil sampai ke besar. Jadi jangan ambil tu buku besar-besar. Mungkin kita pun tak dapat pun nak memahami maknanya dengan baik. Tetapi buku Al-Imam Al-Ghazali ini sudah sangat baik kalau dapat kita ikuti daripada awal sehingga akhirnya. Maka telah bersabda Nabi, rahimallahu mra'an shalla qabla al-asri 4. Semoga Allah mencucuri rahmat kepada seseorang yang sembahyang sunat qabliyah asar 4 rakaat. Dalam riwayat lain ada sebut man shalla qabla al-asri 4 haramahu Allahu 'alan nar. Dalam riwayat Tabrani disebutkan orang yang dia sembahyang 4 rakaat sebelum asar juga, Allah akan mengharamkan dirinya daripada api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. InsyaAllah selepas ini kita akan sambung lagi dengan apa yang disebut oleh Al-Imam Al-Ghazali tentang perkara-perkara yang kita perlu lakukan setelah gelincir matahari. InsyaAllah kembali selepas ini. Bicara Adab kita boleh terus menonton di Facebook dan YouTube kami. Jangan ke mana-mana, dengarkan IKIM Inspirasi Info Ria Islami. Majlis Pelancaran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2022, penutupan berperingkat laluan persiaran perdana dari Masjid Putra ke Istana Kehakiman mulai jam 6 hingga 10 pagi pada 30 Julai 2022. Untuk maklumat lanjut, layari laman media sosial rasmi Perbadanan Putrajaya. Siti, kamu ni kejap solat, kejap tak. Jangan buat main-main, Siti. Sibuk, Mak. Masa terhad sikit. Manakah nak rehat untuk makan lagi? Nak cuci makeup sebelum solat lagi? Dah tahu masa tu terhad. Carilah sesuatu yang memudahkan. Kamu tengok Sisa tu. Sempat aja dia nak bersih dan tanggalkan makeup sebelum wuduk. Dia pakai Hot Set Kosmetik Nuraisa, Mak. Nuraisa Kosmetik Mesra Wuduk tu. Habis tu, kenapa kamu tak pakai Hot Set Kosmetik Nuraisa juga? Nuraisa kan kosmetik mesra wuduk. Ketika anda mampu menunaikan solat, berpuasa, membaca Al-Quran serta memahami ajaran Islam dengan mudah dan sempurna. Ingatlah saudara baru seakidah kita yang sangat memerlukan bimbingan Islam dengan lebih sempurna. Sedikit sumbangan dari kita mampu membantu pembangunan mereka sebagai seorang Muslim yang baru. Ayuh menyumbang bersama Perkim Cawangan Datuk Keramat di perkimdk.com. IKIM mengucapkan selamat awal Muharram kepada semua. Sempena awal Muharram ini, kami mengadakan promosi istimewa dengan diskaun sehingga 40%. Pelbagai buku menarik dan terlaris seperti model pendidikan Islam, Islam dan mata wang kripto dan banyak lagi. Segera layari www.ikimniaga.my atau melalui aplikasi Shopee dan Lazada. Cari IKIM Jarak Niaga. Untuk bantuan, hubungi 01-5759-5400. Radio IKIM membawa kepada anda lagu-lagu nasyid terbaik. Aku hanya tetap untukmu, biarkan cintaku hanya kekal di mana hati tak tergoda, telah terhias seri warna. Memberi anda lagu-lagu nasyid yang mengusik jiwa. IKIM Inspirasi Info Ria Islami.
Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Untuk bicara adab, kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Ahmad Salahuddin Harun untuk kita bawakan bicara menerusi kitab adab, kitab Bidayatul Hidayah. Untuk sama-sama kita dengarkan adab-adab, persiapkan diri untuk masuk untuk solat. InsyaAllah kita nak bawakan pengajian kita Ustaz selanjutnya, apa yang boleh kita fahami, apa yang boleh kita persiapkan diri sebelum kita melaksanakan solat ini Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih diucapkan kepada DJ Faiz Hadi Osman, hafizahullah taala wa matta'hu bisihatin wa afiyah. Maka kata Al-Imam Al-Ghazali, maka bersungguh-sungguhlah engkau untuk mencapai yang demikian itu, supaya engkau termasuk di dalam orang yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendapat rahmat daripada Allah Ta'ala. Tengok, Al-Imam Al-Ghazali kata usahakan agar kita boleh laksanakan qabliyah asar sebelum solat asar, kerana Nabi telah mendoakan orang yang melaksanakannya mendapat rahmat daripada Allah. Ini doa baginda Nabi. Rahimallahu ra'an. Semoga Allah merahmati orang yang sembahyang. Jadi kita kena, seperti mana kita sebut dalam pengajian-pengajian yang lalu, kena yakin dan percaya dengan janji Nabi. Jadi kita baca dalam ni, kita dapat lihat bagaimana cara untuk mendapat rahmat Allah. Caranya dengan melaksanakan qabliyah asar. Berapa rakaat? 4 rakaat. Jadi kita usahakan untuk lakukannya agar kita termasuk daripada orang-orang yang mendapat doa daripada baginda Nabi. Dan jangan engkau sibuk selepas sembahyang asar kecuali dengan seumpama pekerjaan yang telah kami sebutkan tadi. Maknanya dengan menuntut ilmu atau membantu orang, ataupun kita membaca Al-Quran, ataupun kita melakukan pekerjaan seharian untuk membantu kehidupan kita untuk beribadah kepada Allah. Jadi 4 benda ni rutin, menjadi rutin kita. Menuntut ilmu, membaca Al-Quran, membantu orang lain, bekerja. Itulah rutin harian kita yang kita sibukkan supaya kita tidak melakukan perkara yang tidak sepatutnya kita lakukan. Kemudian, dan sangat tidak patut bagi seseorang itu mensia-siakan masa dengan ia mengisi waktunya dengan apa sahaja pekerjaan yang kebetulan datang kepadanya, atau menyibukkan dirinya dengan cara apa sahaja yang dia sukai. Masa ini satu perkara yang bernilai. Bahkan dalam sebuah hadis disebutkan, bila mana kita berada di akhirat, maka kita tidak akan bergerak melainkan kita ditanyakan tentang beberapa perkara. Antaranya akan ditanyakan tentang umur kita, ke mana perginya. Umur ni ketika kita duduk sekarang kita rasa tak bernilai. Tapi bila mana kita didatangi sakit, kita didatangi kesibukan, kita akan rasa bernilainya umur yang telah Allah berikan kepada kita. Jadi kata Al-Imam Al-Ghazali, jangan sampai kita disibukkan dengan benda-benda yang tak sepatutnya dan kita buat apa sahaja yang kita nak. Tapi pastikan kalau kita nak melakukan apa-apa, jadikan batasannya di dalam 4 perkara tadi. Sama ada menuntut ilmu, ataupun membaca Al-Quran, ataupun bekerja yang mana tujuannya nanti untuk mempermudah kita beribadah. Dan yang keempat, membantu orang lain. Kemudian disebutkan sepatutnya hendaklah engkau menghitung dirimu dan merancang segala pekerjaanmu. Tengok, kena susun jadual harian kita. Dan menyusun wiridmu pada siang dan malam. Kita kena buat wirid ni bukanlah semata-mata zikir setelah sembahyang.
Maknanya wirid ni rutin yang kita akan lakukan di siang hari dan malam hari. Daripada Al-Qurannya berapa nak baca, daripada salawatnya berapa kita nak buat. Jadi sekurang-kurangnya sebaiknya setiap pagi kita jangan tinggalkan pagi dan petang ni. Wirid setelah sembahyang kita jangan tinggalkan. Kemudian kita baca setiap kali pagi dan petang sekurang-kurangnya 100 kali la ilaha illallah. Kemudian 100 kali salawat ke atas Nabi. 100 kali juga Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, la ilaha illallah, selawat ke atas Nabi, 100 kali istighfar. Jadi ini perkara-perkara yang sepatutnya tidak kita tinggalkan. Tidak kita tinggalkan. Baik. Kemudian, dan malam maka engkau tentukan bagi setiap waktu itu akan sesuatu pekerjaan yang tertentu yang tidak melebihi masa yang telah dihadkan. Dan janganlah engkau mendahulukan sebarang pekerjaan yang lain daripada pekerjaan yang telah engkau tentukan. Kena disiplin hidup ni. Imam Ghazali kata hidup ni kena disiplin. Kalau kita dah set nak buat yang tu, jangan buat yang lain dulu. Apabila engkau merancang pekerjaanmu dan menyusun waktumu, pasti engkau akan melihat keberkatan daripada setiap waktumu yang sangat berharga itu. Orang yang menyusun harinya dengan pekerjaan dan ibadat, kita akan lihat masanya itu barakah. Kita akan lihat masanya itu barakah. Sebagai contohlah, kalau kita bangun awal, sembahyang subuh di awal waktu, lepas tu wirid, kita akan rasa pagi kita panjang sangat. Tapi kalau kita lewat bangun, kita tidur pula panjang, kita akan rasa ni tak sempat buat, ni tak sempat buat. Kerana keberkatan yang hilang. Masanya sama, 24 jam. Tetapi keberkatannya yang semakin berkurangnya. Jadi, tadi kita ingatkan antara wirid ataupun amalan yang kalau boleh jangan kita tinggalkan. Istighfar, salawat dan juga la ilaha illallah. Jadikan rutin kita setiap pagi dan petang. Pagi kita buat 100 untuk 3 tu, petang juga kita laksanakan juga 100. Tetapi jika engkau biarkan dirimu dengan tidak teratur atau kosong daripada sebarang pekerjaan yang berfaedah, seperti halnya binatang, dan engkau tidak tahu apakah yang mesti engkau buat pada setiap waktu. Kalau kita tak susun kehidupan kita, jadi kita ni tak tahu arah lah istilahnya. Tak tahu arah. Maka kehidupan sendiri perlu kita fahami maknanya. Kenapa kita hidup, apa yang kita nak, apa yang kita cari. Maka kita perlu mengenal diri kita sebagai seorang hamba yang akan kembali kepada Tuhan. Itulah dia Allah Subhanahu wa ta'ala. Nescaya engkau akan menyesal dan waktumu akan berlalu dengan sia-sia. Al-Imam Al-Ghazali sebut yang paling jauh adalah masa lalu. Kita tak nak nanti kita bila dah tua, bila dah meningkat usia, Allah menyesal dulu masa muda-muda tak lakukan ibadah. Menyesal dulu tak mengaji, menyesal dulu tak baca Al-Quran. Sedangkan itu semua dah dipesan untuk dilakukan. Kemudian nescaya engkau akan menyesal dan waktumu akan berlalu dengan sia-sia. Sedangkan waktumu itu adalah umurmu dan umurmu adalah modal. Jadi dalam kitab Ayyuhal Walad disebutkan waktu adalah kehidupan. Umur kita ni kehidupan kita, modal kita. Kalau kita biarkan berlalu, maka makin sikit modal kita.
Hanya dengan umurmu sahaja engkau dapat mencapai kebahagiaan yang sebenarnya di negeri yang kekal abadi di sisi Allah. Kita kena ingat, di dunia tempat beramal, di akhirat tempat menuai hasil. Jangan kita jadi orang-orang yang nanti bila mana sampai di akhirat, mereka minta kepada Allah, farji'na na'mal salihah. Ya Allah, pulangkan kami ke dunia, kami nak buat baik. Ini bukan masanya lagi untuk melakukan kebaikan, tapi ini untuk dihitung segala amal-amal hamba-Nya. Maka setiap nafas daripada nafasmu adalah laksana batu permata yang tak ternilai harganya, kerana ia tidak dapat diganti walau dengan apa sekalipun. Dan apabila ia telah luput, ia tidak akan kembali buat selama-lamanya. Maka janganlah engkau menjadi seperti orang yang bodoh, yang tertipu di dalam kehidupannya, di mana setiap hari mereka bersuka-suka dengan bertambah banyak harta benda mereka, sedangkan umur mereka semakin berkurang. Apa faedahnya harta yang bertambah apabila umur jadi berkurang? Oleh itu, janganlah engkau bergembira kecuali dengan tambahan ilmu dan amal soleh. Kerana keduanya adalah sahabatmu yang menjadi temanmu yang setia di dalam kubur, ketika keluarga, harta, anak dan kawan-kawan semuanya meninggalkan engkau. Maka dalam hadis disebutkan, bila mana seseorang meninggal, harta dan keluarga, amal soleh yang akan bersama kita adalah amal soleh. Jadi, jangan kita menjadi orang yang muflis daripada amal. Jangan kita jadi orang yang muflis daripada pahala. Tetapi jadikan umur kita penuh dengan amal dan juga penuh dengan pahala yang kita lakukan, hasil daripada amal kita. Seterusnya kata Al-Imam Al-Ghazali, apabila cahaya matahari sudah berubah menjadi kuning, ini dah petang, sudah hampir waktu maghrib, maka bersegeralah engkau pergi ke masjid sebelum tenggelamnya matahari. Kita akan sambung lagi selepas ini, insya-Allah. InsyaAllah. Pada anda boleh terus ikuti bicara kami menerusi bicara adab kita bersama dengan Ustaz Ahmad Salahuddin Harun. Kita sambung lagi selepas ini adab yang boleh kita lakukan sebelum kita melaksanakan solat, insya-Allah. Kembali selepas ini, IKIM Inspirasi Inforia Islami. Ayo bersama-sama dalam infak pembinaan Masjid Kampung Sungai Pusu Gombak. Percayalah, sesungguhnya tidak akan berkurang harta dengan melakukan sedekah. Anda terus boleh berinfak melalui laman sesawang masjidsungai.pusu.com atau ke akaun Bank Islam 1416-2011-000520. Jom infak. Ina, apa rasa kau? Dah mengandung anak ketiga masih cegas lagi. Apa kata kau cuba set Mak Buyung Las? Bagus diamalkan sepanjang kehamilan. Masa mengandungkan 3 anak, aku amalkan susu ni. Anak-anak aku pun suka minum susu ni. Oh, tahu. Las yang gabungkan susu kambing kurma tu Macam mana nak dapatkan? Nah, hubungi 018-277-7290 untuk penghantaran ke rumah. Las susu kambing. Negeri Sembilan 102.7 FM. Terima kasih kepada semua yang terus setia di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Bicara anda masih lagi bersama-sama dengan saya Faiz Sajuk Osman untuk bicara adab kita menerusi kitab Hidayatul Hidayah karya Hujatul Islam Al-Imam Al-Ghazali, dan kita dah pun dengarkan tadi mutiara hikmah, mutiara ilmu yang dah pun disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Ahmad Salahuddin Harun. Bagaimana ada petua pun tadi kita dah dengarkan macam mana untuk jadikan masa kita masa yang berkualiti, masa kita masa yang berharga dan juga diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz, kita sambung lagi pengajian kita. Ustaz, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih diucapkan kepada DJ Faiz Saidi Osman hafizahullah ta'ala wa matta'ahu bisihatin wa afiyah. Kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, apabila cahaya matahari sudah berubah menjadi kuning, yakni sudah hampir waktu maghrib, dah petang-petang dah, kita pun dah selesai kerja, dah pulang ke rumah, dah tentu diri kita penat dengan pekerjaan seharian, dengan jam yang kita kena tempuhi.
Maka kata Imam Ghazali, maka bersegeralah engkau pergi ke masjid sebelum tergelamnya matahari. Datang awal juga ke masjid. Dan penuhkan masamu dengan bermacam-macam tasbih dan istighfar. Kerana masa ini sama dengan kelebihan masa selepas sembahyang subuh sehingga terbit matahari. Jadi, dua masa yang kita jaga, iaitu yang pertama apa dia? Selepas sembahyang subuh sampai terbit matahari, dan juga daripada sebelum tenggelam matahari, bila berubah menjadi kuning sampai tenggelamnya matahari. Dua waktu ni kita banyakkan istighfar. Allah berfirman, wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Dan bertasbihlah kamu memuji Tuhanmu sebelum terbit matahari dan sebelum tenggelamnya. Dan baca olehmu sebelum tenggelamnya matahari itu akan surah wasyamsi wa duhaha wal laili idza yaghsha, surah Al-Falaq, surah An-Nas. 4 surah. Surah Asy-Syams, surah Al-Lail, surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Dan biarlah matahari tenggelam sedangkan engkau sibuk di dalam zikir dan istighfar. Maksudnya, masuknya malam hari, awal malam hari kita dalam keadaan mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi, menunggu masuknya malam juga dengan mentaati Allah. Dengan mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, dan baca olehmu apabila engkau mendengar azan maghrib, maka jawablah seperti jawapan yang telah disebutkan. Dan selepas habis menjawab azan, hendaklah engkau membaca doa, Allahumma inni as'aluka inda iqbali lailik wa idbari naharik wa huduri salatika wa aswati du'atik an tu'tiya Muhammadanil wasilata wal fadilah wa syarafa wa darajata rafi'ah wa ba'athul maqamal mahmudan danilladhi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad. Ataupun kita panggil ni doa ketika menjawab azan, yang juga kita boleh baca doa seperti mana yang kita selalu baca. Lepas kita dengar azan dan kita jawab seperti mana yang dibaca oleh muazzin, menjadi yang dianjurkan apa dia? Yang pertama sekali kita selawat dulu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Kemudian kita buat apa? Kemudian kita baca Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wa salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wa syarafa wa darajatal aliyata rafi'ah wa ba'athu maqamah mahmudan alladhi wa'adda innaka la tukhliful mi'ad. Dan kemudian kita mendoakan kepada ibu dan ayah kita. Rabbi ghfirli wa liwalidayya, Rabbi ghfirli wa liwalidayya, Rabbi ghfirli wa liwalidayya, Rabbi ghfirli wa liwalidayya, Rabbi ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Jadi dianjurkan ketika mana kita dengar azan, kita salawat, kita baca doa selepas azan, dan kemudian kita doakan untuk ibu dan ayah kita. Sebab apa? Sebab selepas azan antara waktu mustajab berdoa. Antara waktu mustajab berdoa. Kemudian dianjurkan juga sementara kita menunggu iqamah. Ini bagi semua sembahyang. Maknanya sebelum kita sebelum qamat untuk zuhur, asar, maghrib, isyak, subuh, kita baca 5 jenis tasbih. Apa dia? 5 jenis zikir. Yang pertama, subhanallah 10 kali. Kemudian, la ilaha illallah 10 kali. Kemudian, alhamdulillah 10 kali. Allahu akbar 10 kali. Astaghfirullah 10 kali. Kemudian kita baca ayatul kursi. Jadi sementara ada orang, dia tak tahu nak buat apa. Lepas dia sembahyang qabliyah tu, dia tunggu je kan. Tak, kita baca subhanallah, 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 ulang 10 kali.
Kemudian alhamdulillah, 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 alhamdulillah 10 kali. Kemudian la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kemudian kita baca pula Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar 10 kali. Kemudian kita sebut pula astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah 10 kali. Kemudian kita baca ayatul kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum sehingga akhir. Maka di sana terdapat fadilatnya seperti mana yang telah diriwayatkan oleh Al-Imam Ibn Sunni di dalam kitabnya Amal Al-Yawm wal Lailah. Riwayat daripada Imam Rafi', beliau berkata, wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku suatu amalan, yakni perbuatan yang mana Allah Azza wa Jalla akan memberi pahala atas amalan tersebut. Maka beliau, yakni baginda Nabi, bersabda, wahai Ummu Rafi', jika kamu berdiri untuk melaksanakan salat, maka bertasbihlah kamu kepada Allah 10 kali, bertahlillah 10 kali, bertahmidlah 10 kali, bertakbirlah 10 kali, dan beristighfarlah 10 kali. Maka sesungguhnya jika kamu bertasbih, Allah akan berkata, bacaan ini untukku. Dan jika kamu bertahlil, Allah berkata, bacaan ini untukku. Dan jika kamu bertahmid, Allah berkata, bacaan ini untukku. Jika kamu bertakbir, Allah berkata, bacaan ini untukku. Dan jika kamu beristighfar, Allah berkata, sesungguhnya aku telah mengampunimu. Jadi fadilatnya besar. Jadi kita usahakan nak menunggu waktu semayang, kita dah tahu dah apa nak buat. Dulu mungkin kita pun tak tahu kan. Jadi sementara tunggu komat tu, kita buka Facebook, ada yang buka TikTok, sedangkan dah dekat masjid dah kan. Jadi kita kena pelan-pelan ubah rutin kita menjadi yang lebih baik dan lebih baik. Mungkin sebelum ni sebab kita tak tahu, tapi sekarang bila kita dah tahu, kita cuba untuk amalkan. Setelah itu kerjakanlah sembahyang fardu maghrib dan sembahyang lepas maghrib. Kerjakanlah 2 rakaat ba'diyah maghrib sebelum engkau bercakap-cakap. Dan jikalau engkau tambahkan selepas 2 rakaat itu 4 rakaat yang lain, maka ia satu perbuatan yang sunat. Itu namanya salat sunat awabin. Dan jikalau engkau puasa beriktikaf di dalam masjid antara maghrib dan isyak, maka itu terlebih baik. Lebih baik lagi antara maghrib dan isyak tu duduk di masjid, hadir ke majlis ilmu, baca Al-Quran, berzikir dan sebagainya. Kemudian, dan hendaklah engkau penuhkan masa itu dengan sembahyang dan doa, maka itu terlebih afdal dan sangat banyak kelebihannya. Dan masa antara maghrib dan isyak inilah yang dikatakan nasyiatul lail, permulaan malam. Kerana pada masa itu permulaan kembangnya malam. Dan nasyiatul lail yang disebutkan kelebihannya dalam Al-Quran itu ialah mengisi waktu permulaan malam dengan sembahyang. Isi malam kita, permulaan malam kita dengan salat. Dan telah ditanyai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada maksud tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Maksudnya jadi renggang lambung mereka daripada tempat tidur, mereka bangkit berdoa akan Tuhan mereka kerana takut siksa dan tamak akan pahala. Lalu menjawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah sembahyang di antara maghrib dan isyak. Itu sembahyang antara maghrib dan isyak. Kerana sembahyang pada ketika itu menghilangkan dosa pekerjaan yang sia-sia di permulaan siang dan membersihkan sebarang dosa pada bahagian akhirnya. Apabila masuk waktu isyak dan sudah selesai azan dan doa, maka kerjakanlah qabliyah isyak 4 rakaat untuk menghidupkan masa di antara azan dan iqamah. Jadi sembahyang pula sebelum isyak itu qabliyah 4 rakaat.
maka kelebihannya sangat banyak di antara usahakan untuk tidak meninggalkan juga qabliyah isyak. Kemudian hendaklah engkau mengerjakan sembahyang fardu isyak dan sembahyang ba'diyah isyak 2 rakaat dan baca olehmu pada rakaat pertama surah As-Sajdah atau surah Yasin dan baca pada rakaat kedua akan surah Al-Mulk dan surah Ad-Dukhan. Ini pada ba'diyah isyak. Dianjurkan kita baca surah tersebut. Kalau tak mampu, maka kita baca setelah kita sembahyang. Contohnya surah Al-Mulk kan dianjurkan untuk kita baca setiap malam. Jadi bukanlah bermakna kita kena sebelum tidur betul-betul baru baca. Dah duduk atas tilam dah, baru nak baca. Sebab apa, kalau kita baca adat tidur, banyak lagi kita nak buat. Kalaulah hanya kita buat yang tu je, tertidurlah kita. Lambat lah baru kita tidur. Jadi selepas isyak dah boleh kita lakukan surah Al-Mulk, surah Sajadah, surah Yasin dan surah Ad-Dukhan. 4 surah. Maka membaca surah-surah ini telah warid, yakni telah sabit daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan selepas itu hendaklah engkau tambahkan 4 rakaat dengan 2 salam. Maka diriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelebihannya sangat besar. Dan selepas itu hendaklah engkau kerjakan sembahyang sunat witir 3 rakaat dengan 2 kali salam. Dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surah Sabbih isma rabbikal a'la, al-a'la, rakaat kedua surah Al-Kafirun, dan rakaat ketiga 3 qul, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Jadi dekat sini kita sebutkan tentang kalau orang yang dia takut tidak bangun malam, maka dia laksanakan sembahyang witir sebelum tidur. Tapi kalau dia ada kekuatan, maka ditangguhkanlah pada waktu selepas dia bangun malam. Dan jikalau engkau berazam untuk bangkit sembahyang malam, yakni sembahyang tahajud, maka akhirkan sembahyang witir ini, kerana sembahyang witir itu lebih baik dibuat di akhir malam. Kemudian selepas itu hendaklah engkau mengisi masa dengan banyak bermuzakarah. Kalau dah habis sembahyang isyak, maka apa yang kita buat? Muzakarah ilmu atau mutala'ah kitab. Dan janganlah engkau suka membuang masa dengan bermain-main. Bahkan berusahalah supaya engkau dapat menjadikan amalan kebaikan dan menyudahi segala pekerjaanmu pada hari itu, kerana segala amalan dinilai mengikut akhir sekali. Jadi dekat sini pesan Al-Imam Al-Ghazali juga. Ketika mana kita dah buat semua dengan cantik, mula pagi dengan zikir, kemudian dengan kita hadir majlis ilmu, dengan menjaga waktu salat, dengan membaca Al-Quran, janganlah sebab kita rasa pekerjaan hari ini dah selesai dah, semua kita dah buat, jadi lepas kita sembahyang isyak, kita dah sembahyang witir, kita buat perkara-perkara yang tak baik pula sebelum tidur. Kerana apa? Kerana sesuatu itu dilihat pada akhirnya. Biarlah kita berakhir dengan mentaati Allah dan dalam keredaan Allah. Sebab kita nanti bila nak tidur belum tentu bangun lagi. Jadi kita kena lakukan perkara-perkara yang boleh mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bab seterusnya adab-adab tidur, insya-Allah kita akan sambung lagi pada pertemuan kita akan datang. InsyaAllah. Jazakumullah khair Ustaz untuk perkongsian kita kali ini. Untuk kita bawakan adab perkara yang boleh kita buat sebelum kita melakukan solat. Dan insyaAllah semoga dapat kita beramal. Semoga macam doa yang kita bacakan, yang kita alunkan, yang Ustaz pimpin, semoga kita direzekikan untuk kita beramal dengan setiap apa yang dah pun kita pelajari dalam setiap bicara adab kita, insyaAllah. Ustaz, terima kasih banyak untuk ilmunya. Semoga Ustaz terus diberikan kesihatan untuk bersama-sama dengan kita lagi saban minggu dalam peliharaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustaz, terima kasih banyak. InsyaAllah ada kesempatan kita jumpa lagi Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat anda terus pastinya ikuti kami bercara dalam IKIM Inspirasi Inforia Islami. Inspirasi Inforia Islami, semuanya di IKIM. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya Hayyu Ya Qayyum. برحمتك أستغيث
أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم يا دافع البلاء يا الله يا دافع البلاء يا رحمن يا دافع البلاء يا رحيم ادفع عنا كل بلاء الدنيا وبلاء الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة ومن عدو من الإنس والجن ومن الشيطان وإبليس وما يطير في الهواء وما ينزل من السماء وما يخرج من الأرض برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Johor Bahru 106.2 FM. Dengan Nabi yang membawa hidayah, wahai utusan rahmat sekalian alam, selawat dan salam pujian untukmu, para sahabat dan tabi'in yang mulia. Bin Nabil Huda nahnu jundul huda, sanabqi ala طول المدى بذلنا الدماء وارتضينا الردى لنشر الهدى يا رسول السلام. اللهم صل وسلم على سيدنا مصطفى وآله محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا مصطفى وآله محمد. Quand la route est longue, tu me tends la main. Grâce à toi, je continue sur mon chemin. Je garde espoir et l'espoir me